belanjakan. Yang sekarang memang tak mampu. Jangan sampai maknanya kita tak ada kerja dan kita membiasakan diri. Masalahnya kadang-kadang membiasakan diri. Pandangan saya, suami macam ni takut dia terambil hak isteri sebenarnya. Sepatutnya dia bagi, tapi dia terambil hak isteri. Sebab satu je yang mana dalam dunia ni Nabi sangat-sangat tekan, jangan ambil hak orang lain, kerana takut Tuhan akan mengambil hak kita nanti. Nauzubillah min zalik. Jadi maknanya jangan sampai kita terambil hak isteri. Minta terus terang saja. Minta ni, memang saya tak mampu sekarang. Jadi maknanya terus terang. Jadi kalau bagi saya, suami ni mana dia kena berusaha lah. Dan kerja tu sama tu sekalian. Kita keluar universiti, mungkin master daripada London, master daripada New Zealand. Kerja ni bukan semestinya kita bekerja tu mesti nak dekat office, kat pejabat, walaupun tu selayaknya kita. Tapi hari ni kalau tak ada bekerja, jual burger juga mulia, jual goreng pisang juga mulia. Walaupun pagi-pagi terpaksa buka meja, bawah pokok, hari ni hujan, mungkin goreng pisang kita tak laku, tapi lebih halal, lebih bagus, tak ada masalah. Kadang-kadang kita rasa takrifan kerja tu mesti di office, mesti pejabat. Hari ni tak ada kerja, apa-apa kita boleh buat. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, aku ni hari ni tak ada kerja, Tuhan, tunjukkan aku jalan dia. Jadi jangan kita biarkan. Bila-bila kalau isteri berpangkat besar, isteri kerja, kita terbiasa nanti. Apa-apa lah isteri buat, apa-apa isteri sediakan, nanti kita terbiasa pula. Jangan bagi alasan, aku dah bagi hak kau kerja, kau kena bagi aku duit, buat aku hak atas engkau. Nanti takut terambil hak isteri, takut terambil hak yang sepatutnya, takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala ambil hak kita pula. Nauzubillah min zalik. Kita ada pemanggil lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida daripada PJ. Ya, silakan. Saya nak tanya Ustaz, apa hukumnya jika seorang suami menyayangi isteri bila dia hanya memerlukan pertolongan isteri sahaja? Contohnya kalau ada duit, tak ingat isteri. Kalau ada duit, dia tak ingat isteri. Kalau tak ada, baru dia ingat. Sebab nak minta tolong. Kedua, apa hukumnya jika isteri menegur suami yang gemar buat maksiat dan semayang, menegur dia sudah semayang. Dan semayang nak kena kejut, nak kena ingatkan. Apa hukumnya Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Sama. Okey, soalan pertama iaitu sayang, kita boleh namakan sayang berkepentingan. Maknanya berkepentingan tu sayang kerana sebab. Sebab apa? Sebab kurang ilmu kepada suami. Dia sayang pada isteri itu memula nak kahwin sebab harta, ataupun mungkin sebab isteri itu berpangkat, isteri itu berharta. Dia kena ubah niat. Sebab niat kita ni memang boleh ubah. Nabi SAW satu ketika sedang putus sekalian pernah panggil satu orang sahabat yang berhijrah. Sini kejap. Sebab apa? Dia berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Dia berhijrah kerana tunangnya itu berhijrah. Maka Nabi kata, kalau kau berhijrah kerana nak kahwin, kau akan dapat kahwin. Tapi berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka kau akan dapat Allah dan Rasul. Nabi panggil, Nabi suruh betulkan balik niat. Sebab kalau kita jenis lelaki yang macam ini, betulkan niat. Tuhan, aku nak jadi suami yang soleh. Sebab suami yang soleh yang mendidik isteri itu ganjarannya syurga, Tuhan. Bukan suami yang ambil nak berkepentingan dan sebagainya. Kalau memang jenis sebagai macam ini, bertaubatlah. Kerana itu boleh mendatangkan dosa dan mendatangkan keaiban buat kita. Sayang isteri kerana Allah yang menyuruh kita menyayangi isteri. Okey, yang keduanya, isteri tegur suami buat maksiat, itu satu perkara yang sangat bagus dan memang perlu teruskan. Soal suami tak terima soal lain. Tapi hari ini kita kena tegur dengan kasih sayang. Macam kita dah bincang semalam, kadang-kadang ada suami yang jenis dia block terus mental dia. Apa daripada isteri semua tak betul. Jadi macam mana cara dia? Kita semai hajat dulu. Okay, kita tahu suami kita suka melayari internet lucah contohnya. Kita tahu suami kita ni ada affair dengan perempuan lain contohnya. Kita tahu suami kita ni ada perangai memang gatal sikit contohnya. Sebelum kita tegur dia, semai hajat dulu. Tuhan, lagi 7 hari ni aku nak tegur suami aku, Tuhan. Jadi semai hajat, tolong buka hati dia. Panggil suami ataupun ajak suami makan. Jangan terus datang-datang marah dengan nafsu. Ingat satu konsep, benda yang datang dari nafsu dia mesti jatuh pada nafsu. Kita datang daripada hati, doa, ya Allah tolonglah, ya Allah bantulah, ya Allah, aku nak tegur suami aku ni. Maka kau jadikanlah dia boleh menerima teguran. Lepas 7 hari kita tengok dengan solat hajat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita kita ikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan ikat hati antara suami dan isteri, mengukuhkan kasih sayang itu. Jadi untuk soalan dan satu lagi ni tak habis, kita bertemu selepas ini.
Alhamdulillah, tuan dan rahmat Allah sekalian. Sebelum kita pergi email, saya nak habiskan soalan yang ditanya oleh kakak tadi. Soalan terakhir dia, apakah hukum ataupun bagaimanakah keadaan isteri yang terpaksa kejut suami solat subuh ataupun maknanya lihatlah suami itu. Saya pun tuan rahmat Allah sekalian ya. Walaupun kita ni mengharapkan satu suami yang soleh, suami yang kejutkan kita, suami yang selalu tegur kita, suami yang bimbing kita, suami imamkan kita, tapi orang kadang-kadang dia mendapat suami yang sebaliknya. Jadi macam mana keadaan dia? Kebetulan memang dia pula dah selalu ikut tanyalah ustaz. Dia selalu dengan kuliah-kuliah kat pejabat kat office tu, ketika zuhur 1-2 tak ada kuliah daripada ustaz-ustaz dan dia ada sedikit kefahaman, dia kena kongsi dengan suami, dia kena bantu suami. Dia tidak boleh mengharapkan ustaz, dia suami sepatutnya dia lah kejut saya ustaz, ini saya kejut dia pula. Ya, sepatutnya begitu. Tapi apabila dah sebaliknya, maka kita kena bantu suami dalam membangun agama dia. Jangan bebel pada dia, jangan marah pada dia dengan nafsu, jangan. Kita niat, Tuhan aku nak bantu agama suami ini supaya kalau dia beragama, dia akan lebih baik dengan kita keluarga. Jadi kalau kita memang yang lebih faham, kita jangan putus asa kak, ibu terus tegur, terus kongsikan dengan suami. Dia tak terima itu soal lain. Tapi mudah-mudahan akhirnya daripada teguran kita ikhlas, boleh terbuka hati dia tu. Sebab kadang-kadang dunia dia berbeza dengan dunia kita. Latar belakang dia daripada keluarga yang mungkin tidak beragama. Kita ni pula anak tu Bilal, anak tu Imam, anak yang lebih faham sikit lah. Ataupun mungkin latar belakang kita sama, kahwin ketika sama. Tapi ketika kahwin tu, kita lebih memahami lebih dahulu. Dengan kita menghadiri kuliah-kuliah dan sebagainya, kita kongsikan agama dengan suami. Kalau suami tak terima, itu urusan dengan Tuhan. Doa, sembahyang hajat dan banyak-banyak. Dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bimbing juga suami macam mana Allah telah bimbing kita yang telah menjadi baik ini. Alhamdulillah. Jadi saya mohon rahmatullah sekalian ya. Kita pergi pada soalan pada hari ini. Salam Ustaz, terdapat hadis Nabi yang bermaksud, kamu yang isteri berhak ke atas anak kamu selagi mana kamu belum berkahwin. Boleh Ustaz huraikan hadis tersebut? Adakah ia bermaksud si isteri memang tidak ada hak penjagaan ke atas anak? Saya merujuk kepada anak perempuan yang berumur 12 tahun. Jadi ini berlaku kalau berlaku perceraian. Nature mahkamah syariah ataupun Islam ni, kalau anda kata berlaku perceraian, hak penjagaan akan diberikan kepada ibu. Nature dia. Sebab memang orang perempuan lebih baik jaga anak daripada orang lelaki. Orang lelaki ni dia lebih penyabar tuan-tuan sekalian. Sedang pun tuan sekalian, tak percaya kalau tengah malam anak menangis, yang buat susu isteri. Suami sabar, dia boleh tidur lagi, sabar. Tapi yang buat susu isteri. Maknanya perempuan memang lebih baik jaga anak. Walaupun bercerai itu kadang-kadang kita sakit hati. Kan, maknanya anak dapat kat dia, semua dapat kat dia dalam cerai. Tapi jangan sakit hati sebab hak tu nature dia untuk kebaikan anak, dia nature dia lebih baik beribu. Kecuali kalau boleh dibuktikan isteri tu jahat, isteri tu memang ada simpan lelaki lain, GRO ke ataupun orang yang berkelakuan jahat, dia boleh dibuktikan, maka akan diberikan kepada ayah. Ataupun mungkin isteri tu maknanya boleh tukar agama ke dan sebagainya. Jadi dalam perkataan ini iaitu kamu isteri berhak ke atas anak kamu selagi mana kamu belum kahwin. Maknanya nature kepada perceraian akan diberi anak itu kepada isteri. Tetapi ketika perempuan ini berkahwin, perempuan ini berkahwin lagi, maka bukan langsung menggugurkan hak penjagaan anak itu, tetapi boleh dinilai kembali adakah dia masih layak ataupun tidak. Kalau dia masih layak, dia boleh teruskan. Tapi mungkin maknanya kebajikan anak itu boleh terabai, maka boleh dinilai kembali. Bukan makna menggugurkan hak langsung, tetapi maknanya boleh dinilai kembali hak itu. Jadi kalau anda kata seorang isteri, dia bercerai, maka anak akan dapat pada dia. Tiba-tiba dia berkahwin lain, maka boleh dinilai kembali hak penjagaan itu. Bukan gugur langsung, boleh dinilai kembali. Dia masih layak atau tidak. Jadi itu maksud daripada hadis Nabi SAW ini. Kita pergi pada soalan yang kedua. Boleh Ustaz terangkan makna suami dayus, hukum dan balasannya di akhirat kelak? Terima kasih. Dayus ni bermaksud kita membiarkan ataupun seorang lelaki membiarkan isterinya dalam membuat maksiat yang tidak dia usahakan untuk dirubah. Dan ubah ni kata Nabi SAW sama ada dengan lisan. Maknanya kita sama ada dengan tangan. Kita berkuasa, kita cegah dengan tangan, ataupun dengan lisan kita tegur. Ataupun paling kurang
kita letakkan satu tahap, kita doakan dalam hati, 6 bulan aku nak tengok isteri aku ni berubah ataupun tidak. Sebab dia ada lelaki lain dah ni. Ber-SMS, lebih-lebih lagi sekarang ber-Facebook lah kan, macam-macam lah kan. Hack sana, hack sini. Mana dia kena tegah, dia kena cegah semaksimal yang dia mampu. Jadi kalau dia membiarkan isteri dalam keadaan maksiat, maka itulah dayus. Dia biarkan, malas nak tegur, takutlah nak tegur. Kalau tegur dia sepatah dia kata, 10 patah dia jawab kat kita, malah nak bising-bising. Itu kata dayus. Jadi kebanyakan orang kita ataupun masyarakat kita berfahaman dayus ni kalau isteri minta cerai. Dia dah minta cerai, ceraikan aku. Kalau aku tak ceraikan nanti jadi dayus. Bukan begitu. Dayus ni bermakna kita membiarkan isteri dalam membuat maksiat yang kita tidak berusaha semaksimalnya untuk kita merubahnya. Yang kita berusaha dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Dengan hati tak mampu, dengan tangan tak mampu, dengan lisan tak mampu, maka lepaskan dengan cara yang baik. Sebab kalau dia kata berterusan isteri dan buat maksiat, suami melihat saja dayus, dan kata Nabi SAW, dayus tidak akan masuk dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Saya Zarina ingin bertanya kepada Ustaz, bahawa apa hukum perkahwinan yang didaftarkan dan hanya apakah perkahwinan yang tidak didaftarkan dan hanya dinikahkan oleh seorang ustaz biasa saja. Contoh orang Indonesia yang kita tidak kenal dan hanya bersaksikan pekerja kontrak orang Indonesia saja. Suami ini, itu soalan pertama. Yang kedua, suami ini tidak pernah memberi nafkah dan dia tidak pernah menunaikan solat, suka minum arak dan suka membeli nombor ekor dan panas baran, suka memukul. Berdosakah seorang yang bersuamikan dia melarikan diri begitu saja tanpa menerima sebarang talak daripada dia? Pertama, soalan pertama. Apakah hukum perkahwinan yang tidak didaftarkan? Sedang pun rahmatullah sekalian. Pertama sekali, masalah dia, kalau kita pergi ke mana-mana, seorang tu pergi ke mana-mana, nak berkahwin, kena pastikan imam itu imam yang betul-betul boleh menjadi wali ataupun wali hakim lah. Sebab kalau seorang isteri dia jauh daripada wali dia katakan kahwin di Thailand ataupun kahwin di Indonesia contohnya, yang mengakadkan dia, yang hak pada dia adalah ayah dia. Melainkan kalau ayah dia kata, Ustaz imam dekat Indonesia ke Thailand ni, tolong wakilkan saya untuk akadkan. Maknanya dia telah mewakilkan wali itu, dia dah delegate kos wali itu pada seseorang. Tapi kalau memang lari daripada ayah ataupun daripada ibu, orang itu layak ke mewalikan sebagai wali hakim? Itu persoalan dia. Kalau dia tak layak, maka dia tidak sah untuk mengakadkan sebab dia bukan orang yang layak. Mana orang wali hakim ni wali yang diberi kuasa oleh sultan ataupun raja mewakilkan. Sebab kalau ayah tak nak, pemimpin atau raja atau sultan, dia yang boleh mengakadkan. Maka dia boleh mewalikan tanpa wali ayah itu. Jadi persoalan dia, adakah orang lelaki ini, ustaz biasa-biasa ini, boleh menjadi wali hakim? Kalau dia tidak layak menjadi wali hakim, maka pernikahan itu tidak sah. Jadi mana kena hati-hati benda itu. Sebab tu kalau nak nikah luar negara sekalipun, kena tengok betul-betul. Jangan sampai dengan nikah sindiket.